Boleh mula ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna. Wa zayyinna bit taqwa. Wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami ya Allah pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bismillah. Yang saya hormati lagi saya kasih Tuan Pengerusi Surau, Tuan Haji Amir dan seluruh barisan kepimpinan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada dalam pekarangan Dewan Surau An-Najahiyah yang mulia ini, juga yang berada di media sosial. Semoga Allah cucuri rahmat ke atas kita semua dan diberkati hidup kita dan diampunkan dosa-dosa kita sebelum kita bertemu dengannya, insya-Allah. Pertama sekali saya minta maaf, tak berapa sihat. Sebenarnya memang tak berapa sihat pun beberapa bulan ini. Ini baru nak sihat dah ni. InsyaAllah pada malam ini kita nak membincangkan satu kitab mengenai kisah hidup manusia yang paling agung di atas muka bumi ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Jada'. Kita tak ambil semua, kita ambil sikit insya-Allah. Bahasa Arabnya iaitu wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu daripada manusia. Aradun tarikhi adabi li muhawwalati ikhtiyali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini iaitu kisah sejarah mengenai percubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita kasih, yang kita sayang. Terdapat dalam sejarah ataupun riwayat ataupun sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percubaan membunuh Nabi sebanyak 13 kali, tuan-tuan. Nabi yang paling mulia tu, Nabi ini bila kita tengok dia diam. Nampaklah dia Nabi. Bila dia bercakap, bertambah nampak dia tu Nabi. Kita bercakap dengan dia, bertambah yakin bahawa dia Nabi. Dan bila kita duduk dengan dia, semakin yakin, semakin kuat, semakin kasih kita kepadanya. Sebagai contoh, Abdullah bin Salam, bukan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah Yahudi, Abdullah bin Salam juga Yahudi. Abdullah bin Salam ini ialah pendeta Yahudi, alim.
Orang yang alim. Yahudi Madinah duk utus dia berdialog, berdebat dengan Nabi supaya dapat mengaibkan Nabi, sehingga Nabi tidak dapat menjawab dengan persoalan-persoalan yang payah. Kan Yahudi tanya Nabi benda yang payah-payah. Ditanya tentang Zulkarnain, ditanya tentang apa dia? Tentang roh. Benda-benda yang konon-kononnya Nabi tak boleh jawab. Abdullah bin Salam duduk berdialog sampai petang. Hujung daripada dialog itu dia memeluk Islam. Bila dia peluk Islam dan dia tak balik-balik, Yahudi datang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Abdullah, kamu duduk belakang pintu. Lalu bila Yahudi datang ramai-ramai, Nabi kata, kamu datang ni ada apa? Kami datang, kami cari Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah? Tanya Nabi. Abdullah ini pendeta kami yang paling alim sekali, paling faqih sekali, paling pandai cerdik sekali. Lalu Nabi kata, wahai Abdullah, keluarlah kamu. Bila Abdullah keluar, Abdullah bin Salam keluar, dia mengisytiharkan Islam dia. Yahudi itu kata, wahai Muhammad, kalau kau nak tahu, Abdullah ni di kalangan kami orang yang paling tak guna sekali, paling bodoh, paling goblok sekali. Tadi statementnya paling pandai, bila peluk Islam paling goblok. Orang yang berniat berjumpa Nabi, nak kenakan Nabi, peluk Islam. Rasulullah kalau duduk dalam tengah-tengah surau ni tuan-tuan, satu surau ni bau wangi dengan badan Nabi. Nabi kalau lalu sebuah tempat, beberapa hari tinggal bau Nabi lalu kat situ. Orang tengok Nabi ni, kaedah bahasa Arab kata apa? Surra man ra'a. Orang tengok Nabi, orang jadi suka. Siapa saja yang tengok Nabi, dalam keadaan itulah penampilan, watak, karakter, sifat yang Allah berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, dalam kitab ini menukilkan bahawa sebanyak 13 kali percubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup Nabi sampailah Nabi wafat. Sebab tu ketika Nabi wafat, dalam kitab yang lain, dalam kitab Ar-Rafiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri, seorang ulama dari benua India, dalam tajuk Ila Rafiqil A'la, maknanya ketika Rasulullah kembali kepada keribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sehari sebelum Nabi wafat, Nabi menyebut satu keadaan. Nabi sebut dengan beberapa. Nabi sebut kepada Aisyah, ya Aisyah, ya Aisyah, la azalu ajidu alama ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, aku masih rasa lagi racun yang aku makan di Khaybar. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, cuba ziarah Khaybar. Tinggal kota kosong je lah. Bila dihalau oleh Nabi dari Madinah, ada yang ke Syam, ada yang ke Syam, ada yang tinggal di Khaybar. Yahudi boleh duduk dalam kota itu bertahun-tahun dengan makanan yang cukup. Tuan-tuan kalau tengok dia punya kota saja, pertama yang keluar daripada mulut tuan-tuan, wow, hebatnya teknologi Yahudi. Tuan pergi tak rumah Ka'ab bin Ashraf?
Yahudi yang Nabi minta, Nabi suruh Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat ni, bunuh. Muhammad bin Maslamah ini adik-beradik susuan dengan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini Yahudi. Tuan-tuan pergi ziarah rumah dia, ada lagi hari ni dekat Madinah. Tengok rumah pun kita dah tahu dah status kekayaan dia. Ladang dia sampai hari ni ada, jauh, nur, sayup, hijau. Dengan rumah yang besar, perigi yang besar, dan gudang tempat simpan dia punya tamar yang besar, menunjukkan pada kita hebatnya Yahudi itu dalam status ekonomi dan sosial. Cakap sakit lah. Minda sikit. Saya pakai mask ni, ada mask. Takut orang-orang takut sekarang ni COVID naik. Tapi saya dah cek, saya tak ada COVID. Dah cek dah, negatif. Bukan COVID. Memang dia suka batuk. Jadi saya nak sebut pada 6 Hijrah berlaku peperangan Khaybar. Dalam 6 Hijrah juga Nabi diracun. Diracun oleh seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Haris. Nabi kan suka makan kambing. Sebab itu ustaz-ustaz ni suka mempertahankan kekambingannya. Tuan-tuan makan kambing, kenapa? Saja-saja ustaz. Makan kambing kenapa? Sebab Nabi suka makan kambing. Kan lain bunyinya. Kita kena kasih apa yang Nabi kasih, tuan-tuan. Kenapa pakai serban jubah ni? Nabi pakai. Walaupun sunnah yang sunat. Kerana kita ni bila kasih pada seseorang, kita cuba tiru dia. Dan Nabi diracun. Dalam keadaan kambing itu diletakkan racun yang paling berbisa. Ada sahabat yang dia makan terus meninggal on the spot. Nama dia Bishr bin Bara' bin Ma'rur. Bishr bin Bara' bin Ma'rur. Dia meninggal on the spot. Sayyidina Abu Bakar kena sikit. Dan Nabi kecap sikit. Daging tu bercakap. Daging tu bercakap dengan Nabi. Ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmumun. Wahai Rasulullah, jangan makan aku beracun. Nabi buang. Namun sisa-sisa racun masuk dalam badan Nabi. Sejak daripada itu Nabi minta Aisyah radhiyallahu anha membacakan doa-doa yang Nabi ajar agar disapukan ke dada Nabi yang mulia. 6 Hijrah Nabi diracun. 7, 8, 9, 10, 11. Nabi wafat 11 Hijrah. Bermakna dalam tempoh 6 tahun Nabi menderita kesakitan akibat racun yang Nabi makan. Maksudnya Nabi mati kena racun, tuan-tuan. Wafatnya Nabi sebut, ya Aisyah, la azalu ajidu ala ta'ama alladhi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, aku masih rasa lagi racun yang aku makan kat Khaybar 6 Hijrah dulu. Nabi menderita 6 tahun. Dalam keadaan itulah hasil daripada siri-siri percubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bagus ya tuan-tuan, kitab Wallahu Ya'simuka Minan Nas, Syekh Ahmad Jada' ini bahasa Arab telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ini dia.
dengan tajuk percubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dialih bahasa oleh Muhammad Ihsan. Bahasa Melayu ni tuan-tuan, saya beli kat Shopee. Kat Shopee semua ada kitab. Nak cari periuk ada, nak cari baju ada, nak cari kitab pun ada. Jadi dalam bahasa Arab ni, wallahu ya'simuka minan nas, Syekh Ahmad Al-Jaddah, bahasa Melayunya iaitu percubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Melayu ni ada kat Shopee. Saya nak sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab ni walaupun nampak kecil, kalau tak menangis tuan-tuan, tuan-tuan tu bukan tuan-tuan lah. Bagaimana manusia yang agung itu cuba dibunuh, dan bagaimana Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada percubaan yang pertama. Boleh ya? Sikit-sikit lah. Kalau saya tak tahan, saya berhenti lah tuan-tuan. Dan sebab saya pun nak balik ke madrasah. Madrasah saya jauh. Madrasah saya kat Behram sana. Bukan satu marhalah, 2 marhaban nak datang sini. Cuma tuan-tuan dia tak pernah ziarah saya kat sana. Yalah hutan, siapa nak ziarah hutan, kan? Tuan-tuan tengok terperanjat. Dalam hutan tebal ada madrasah 9 ekar. Saya buka hutan, dalam hutan tu ada syurga tuan-tuan. Subhanallah. Orang masuk terperanjat. Luar hutan, dalam madrasah ada surau, ada bilik darjah, ada rumah pondok 12 unit nak buat lagi, ada asrama, ada dewan makan, ada kolam 4 biji, ada pokok musangking kompo. Dalam tempoh 4 tahun, bermula dengan PKP, saya duduk dalam hutan. Cuma tak berapa sihat hari ni kan. Sakit ni, macam telan api kat sini, panas. Kita pergi kepada percubaan yang pertama. Percubaan apa? Percubaan membunuh Rasulullah SAW dalam riwayat, dalam kehidupan Nabi sepanjang hayatnya. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzi. Ayat ada panas bagus. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Suratul Anfal ayat 30. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy merancang, memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Percubaan yang pertama iaitu pada malam hijrah. Pada masa itu Mekah diliputi dengan berita mengenai Muhammad dan sahabatnya. Tiada satu rumah ataupun kelab atau majlis kecuali semua orang bercakap pasal agama yang dibawa oleh Muhammad dan tentang kesan mendalam yang ditinggalkan oleh dakwah Islam di dalam masyarakat. Sebelum Nabi berhijrah, orang-orang kafir Quraisy tengok hubungan Nabi dengan orang Yathrib, nama lama bagi Madinah, semakin rapat. Saraba Yathribu ni bahasa Arab, maksud dia mencela. Nama Madinah tu kan dah tahu dah siapa penduduk asal dia. Yahudi tuan-tuan.
majoriti ni Quraizah, Qainuqa, Bani Nadir. Kalau tuan-tuan pergi bekas kampung-kampung Yahudi, mereka duduk di kawasan-kawasan strategik untuk politik dan ekonomi. Ini lagi dulu perangai dia. Jadi orang-orang Ansar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj telah mula membuat perjanjian. Dengan perjanjian Aqabah yang pertama, dia balik ke Yathrib, Nabi kirimkan Mus'ab bin Umair. Pada tahun berikutnya datang 73 orang yang baru peluk Islam, berjumpa Nabi dekat mana? Tempat tuan-tuan lontar jamrah itu di Mina. Berjarak dalam lebih kurang 200 ke 300 meter. Ada masjid namanya Masjid Aqabah. Di situlah Nabi telah berjumpa dan mereka telah membai'ah, telah mengikat janji setia. Daripada 73 orang itu, 2 orang muslimat. Dalam keadaan mereka berkata, alama nubayyuka, di atas apa kami nak berbai'ah dengan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sebutkan dalam bai'ah Aqabah yang kedua, ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal, ala nafaqati fil usri wal yusr, wa ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wa an taqumu fillahi wa la ta'khuzukum lawmatu la'im, wa an tansuruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una anfusakum wa azwajakum wa auladakum wa amwalakum bi anna lakumul jannah. Orang ni baru peluk Islam, maknanya mu'alaf lah. Tiba-tiba dalam perjanjiannya Nabi minta benda yang payah. Macam mana tuan-tuan? Pertama Nabi kata, kamu dengar dan kamu taat. Dalam keadaan kamu suka dan tak suka, kamu rajin dan malas, kamu apa dia? Kamu dalam keadaan kamu sehat ataupun kamu sakit. Kan payah tu tuan-tuan. Kan? Payah tak? Payah. Yang kedua, kamu infakkan harta kamu dalam perjuangan Islam, dalam keadaan kamu itu susah dan senang. Nabi dahulukan usrun baru yusrun. Ini kaedah yang luar biasa. Kita ni infak ketika senang, faham? Faham. Ketika duit tak ada pun disuruh infak, faham? Tak faham. Sebab itu Allah sangat kasih orang kaya yang pemurah, lagi Allah kasih orang miskin yang pemurah. Benda yang berbeza. Dituntut infak harta dalam perjuangan Islam ketika susah dan senang. Nabi tak kata senang dan susah. Susah dah, 2. Yang ketiga, kamu tolong aku ni, suruh buat baik, cegah kemungkaran. Tuan-tuan, buat baik pun dah susah, nak cegah kemungkaran lagi susah. Nak ajak orang sembahyang senang, nak ajak orang tutup aurat senang. Susah. Tiba-tiba nak cegah kemungkaran, jangan minum arak, jangan hisap dadah,
jangan pergi konsert Coldplay, lagi susah. Sebab itu hidup ini tak cukup dengan menyuguh yang baik. Siapa kat dalam surau ni dia rasa buat baik saja dah cukup, dia bawa ajaran sesat. Cuba tengok dalam Al-Quran, Allah ikat semua yang baik, al-amru, dia akan ikat dengan wanahyu anil munkar. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah letakkan sifat umat ini, kebaikannya pada kerja suruh buat baik, cegah kemungkaran. Allah ikat tu. Orang yang tak mencegah kemungkaran, baik mana pun, yakinlah satu hari nanti keburukan akan duduk di atas kepala dan menimpanya. Yakinlah. Antara sebab datangnya malapetaka dari Allah ada 6. Antaranya, sekiranya kerja amal makruf nahi munkar ditinggalkan. Orang-orang yang menganggap diri dia suci dan tak nak cegah kemungkaran, yakinlah satu hari kemungkaran akan menimpanya. Paling tidak malapetaka daripada Allah. Tuan-tuan tahu tak malapetaka yang paling besar? Malapetaka paling besar bukan tsunami macam Aceh 124,000 meninggal, bukan gempa bumi, bukan kemarau, bukan banjir, bukan. Malapetaka yang paling besar ialah bila orang itu dia tak sedar dia sedang dilaknat oleh Allah. Itu malapetaka paling besar. Ingat, Nabi suruh mu'allaf ni, sahabat-sahabat Nabi baru peluk Islam, Nabi minta, tolong aku buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. 3 dah, bertambah payah pula. Yang keempat, wa antaqumu fillahi, sama-sama tolong aku ni tegakkan Islam. Qama ni kan, menegakkan Islam secara menyeluruh, komprehensif. Bukan menegakkan rukun Islam. Rukun Islam dan hukum Islam dalam konteks sebuah negara kena faham ni. Ke tak faham? Bila sebut negara, dia ada 4 unsur. Pemerintah, pemimpin. Kedua, rakyat. Ketiga, negara yang berteritori. Keempat, dia ada perlembagaan, dia ada dustur. 4 ini membentuk sebuah negara. Dan sebab bila Nabi sebelum berhijrah berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, betul? Apa yang Nabi nampak antaranya? Penat. Nabi nampak kawasan yang hijau. Nabi tanya Jibril, apa tu? Dia kata, wahai Muhammad, inilah tempat yang akan engkau pergi berhijrah, Madinah. Untuk apa? Untuk menegakkan Islam dalam fasa yang bentuk praktikal. Sebab itu dibahagikan ayat Quran yang turun Makiyah, Madaniyah. Ayat Makiyah mana ada ayat-ayat hukum turun? Ayat-ayat hukum semua turun bila Nabi berhijrah. Sebab itu dipanggil dikategorikan ayat Makiyah, Madaniyah bukan sebab dia turun kat Mekah, dia turun kat Madinah. Dipanggil ayat tu Makiyah, Madaniyah bukan sebab dia turun untuk orang Mekah, yang Madaniyah turun untuk orang Madinah. Habis orang Syam. Yang paling tepat dikategorikan Makiyah dan Madaniyah
fasa sebelum dan selepas hijrah. Sebab tu ada ayat lepas hijrah turun dekat Mekah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ni turun dekat mana? Dekat Arafah. Tapi kenapa dipanggil Madaniyah, ayat Madinah? Sebab turunnya setelah berhijrah. Nampak? Jadi mana-mana ayat turun sebelum hijrah, baik turun kat Mekah, baik turun luar Mekah, Makiyah. Mana-mana ayat turun setelah berhijrah, turun kat Madinah, turun dekat Mekah, turun kat Arafah, dipanggil ayat Madinah. Sebab tu ayat-ayat hukum, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, surah Nur ayat 2. Berzina perempuan, berzina laki-laki disebat kalau belum berkahwin 100 kali sebat. Ayat 4 pula, walladzina yarmunal mussanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang tuduh orang berzina tak bawa 4 orang saksi, maka disebat dengan 80 samanina jaldatan, 80 kali sebat. Ayat Qazaf semua turun dekat mana? Madinah. Maksudnya setelah hijrah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabah nakala minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong tangannya setelah berhijrah. Semua ayat-ayat itu turun apa dia? Melengkapkan apa yang Nabi minta kepada sahabat tadi yang baru datang daripada Madinah, yang baru peluk Islam. Apa dia? Wa antaqumu fillahi wa la ta'khuzukum lawmatu la'im. Nabi minta supaya mereka sama-sama menegakkan Islam. Dalam konteks apa? Sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat, faham dah? Ni nak masuk cerita hijrah ni. Tak habis kita sambung masa lain insya-Allah, boleh dah. Yang kelima, kemuncak dia. Wa antansuruni. Hendaklah kamu kalian menolong aku. Idza qadimtu ilaikum, bila aku minta pertolongan. Wa tamna'uni, dan mempertahankan aku, seperti mana kamu mempertahankan diri kamu, isteri kamu, anak kamu, harta kamu, dan bagi kamu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam tahun 3 Hijrah ada peristiwa besar berlaku, tuan-tuan. Nama dia Yaumur Raji'. Yaumur Raji'. Nabi utuskan beberapa orang sahabat untuk pergi mengajar Islam. Antaranya Khubayb bin Adi, Zaid bin Ad-Dusanna, Mursyid bin Mursyid, dan beberapa orang sahabat lagi. Mereka dibunuh oleh Banu Lihyan. Dan tahun berikutnya 4 Hijrah, sebelum berlaku peperangan Ahzab, lebih ramai 70 orang dipanggil peristiwa Bi'run Ma'unah, Telaga Ma'unah. Orang-orang Najd. Najd kat mana? Kat Riyadh tu, tempat konsert. Najdun ni di Riyadh tu. Nabi doa untuk Syam, untuk Yaman. Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina. Wahai Allah, berkati negeri Syam kami, Allah berkati negeri Yaman kami. 3 kali sahabat bertanya, bagaimana pula dengan Najd? Nabi kata, tidak ada kebaikan pada Najd. Daripada Najd ini akan keluarnya tanduk syaitan. Hadis sahih tu. Orang Najd ni jahat, tuan-tuan. Dibunuhnya utusan Nabi. Tu yang Nabi 30 hari Nabi baca kunut nazilah 5 waktu solat. Lepas peristiwa Yaumur Raji',
dan juga peristiwa Telaga Ma'unah 3 dengan 4 Hijrah itu menyebabkan hati Nabi rasa sedih dan terluka. Lalu tadi kan Nabi minta kan 5 perkara dalam Aqabah kedua dengan orang Madinah. Dalam peristiwa Yaumul Raja', 2 orang kena tahan bawa ke Tan'im, Mekah. Tuan-tuan kalau habis buat umrah, nak buat umrah baru, keluar tanah halal, kan? Masuk balik ke tanah haram. Dan tempat untuk niat ihram yang paling dekat Tan'im, 7 km lebih. Kalau naik taksi tu 40 riyal lebih kurang. Naik 4 orang, seorang 10 riyal. Nak lagi murah, naik 40 orang. Share lah, kan? Kadang orang Malaysia ni bab duit kedekut, kan? Nak murah je, nak senang je, tapi effort tak ada, kan? Ustaz solat hajat Ustaz sebulan, kenapa nak saya lari rumah? Habis tu haji buat apa? Saya tak ada buat apa lagi, saya rokok je. Yang lari anak engkau ke nak aku? Ingat dia nak cakap Ustaz buat, saya pun buat. Sedap juga kita dengar. Di sana ada Masjid Aisyah. Di situlah Aisyah radhiyallahu anha berihram, berniat ihram. Di Tan'im itulah 2 sahabat ini dibunuh, Khubayb ibn Adi dan Zaid bin Ad-Duthana. Sebelum dibunuh, diletakkan pedang kat leher. Ini yang Nabi tuntut tadi. Kau sanggup beri nyawa pada aku tak? Tuan-tuan, orang berpeluk Islam, Nabi minta nyawa. Tuan-tuan nak bagi tak? Sudah, tak nak jawab dah. Kafir Quraisy kata kepada Zaid, Atuhibbu an yakuna Muhammadan makanak wa anta najin. Pelan-pelan Sukakah kamu kalau aku bebaskan kamu balik Madinah, jumpa anak bini, dengan satu syarat, kamu ambil Muhammad, bawa ke sini, kami bunuh Muhammad. Apa jawab sahabat ini? Jawapan dia, dia sumpah, wallahi ma uhibbu an yakuna Muhammadan makani wa ana najin walau tashuqquhu syauqatun. Aku tidak redha kalau Muhammad itu menjadi ganti kepada aku, kamu bunuh. Bukan Muhammad kamu bunuh, ditusuk dengan duri yang kecil pun aku tak terima. Macam mana kau boleh bunuh? Lalu 2 sahabat ini ditikam, ditetak, dipanah, dilembing, hancur badan. Ketika itu Abu Sufyan belum beriman, belum Islam. Abu Sufyan kan peluk Islam ketika Fatu Mekah. Apa Abu Sufyan cakap? Ma ra'aitu. Sila azan. Sila tuan. Kita berhenti sekejap. Allah Akbar, Allah.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama. Salam dari Aceh. La haula la ilaha. Allahumma rabbah ta'ala sah. Abu Sufyan masa tu dia Abu Sufyan masa tu dengar. Okey. Sikit lagi. Abu Sufyan masa tu dia belum Islam. Bila dia tengok kegigihan sahabat, dua orang sahabat ni yang sanggup mati kerana Islam, kerana mempertahankan Rasulullah, dia kata apa? Dia belum Islam. Cantik dia punya ungkapan. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammadan dan sedap tak? Sedap. Tak pernah aku melihat seseorang yang kasih kepada seseorang seperti sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Dia sanggup beri segala-galanya, nyawa termasuk nyawanya, kerana berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang-orang Yathrib dah sedia nak terima Nabi, orang Mekah pula geger tu geger. Geger tu geger. Bising. Dekat Mekah engkau sekat, dekat Mekah engkau seksa mereka. Sahabat kena seksa, bukan sikit. Ada yang gugur syahid. Ammar satu keluarga kena seksa. Ayah dia Yasir, ibu dia Sumayyah, dua-dua mati syahid. Ada yang belakang ni berlubang. Khabbab Ibn Ar berlubang, kena panggang dengan api. Dalam keadaan mereka itu diseksa. Jadi bila Nabi nampak ruang di Madinah, mereka cuba sekat. Dan mereka bermusyarat. Para pembesar bermusyarat di Darun Nadwa. Darun Nadwa ni sahabat-sahabat merupakan rumah moyang Nabi. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Luhai, Luhai bin Ghalib, Ghalib bin Fihir. Yang namanya Qusay itu moyang Nabi. Rumah dia menjadi parlimen. Tuan-tuan perasan tak? Nabi ini keturunan bangsawan. Perasan? Ke bau perasan malam ni? Nabi kita ni, atuk dia kalau ada lah ni,
Mayor Datuk Bandar Kuala Lumpur. Itu Abdul Muttalib. Pak saudara Nabi ni ialah siapa? Menteri kanan semua. Dan mereka musyarat di rumah, dah jadi parlimen Quraisy dekat mana? Dekat Mekah. Nama dia Darun Nadwa. Dihadiri oleh Abu Sufyan Sakhar bin Harb, belum Islam masa ni dia. Abu Jahal, Amru bin Hisham, Atabah bin Rabi'ah bin Abdul Syam, Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi, Jubair bin Mat'am bin Adi, Abu Al-Bukhtari bin Hisham, An-Nadhar bin Al-Haris, Hakim bin Huzam, Zam'ah bin Al-Aswad, Nabih bin Munabih, Putra Al-Hajjaj, dan para pemimpin Quraisy lain serta para pemimpin kabilah Arab menjadi sekutu mereka. Bila mereka nak musyarat dekat Andia ataupun dekat Darun Nadwa, tuan-tuan, musyarat itu dihadiri oleh Iblis. Iblis menyamar sebagai seorang laki-laki daripada Najd, daripada Riyadh. Pintu parlimen belum buka, dia dah tunggu, tak sabar nak meeting. Sebab Iblis dia kata tak boleh, bukan boleh harap sangat, pemimpin Quraisy ni bodoh belaka. Takut dia buat satu keputusan yang tak bernas ke atas Muhammad. Jadi bila dia masuk dalam musyarat, menyamar sebagai seorang laki-laki tua dari Najd. Tuan-tuan tahu dalam meeting ni, Iblis kerja dia membangkang. Bangun seorang dia kata, aku cadangkan kita penjarakan Muhammad. Iblis bangun, aku bangkang. Kalau kau penjarakan Muhammad, pengikut dia bangun, dia akan memberontak, kalahkan kau. Lalu mereka berhujah, mana Muhammad ada pengikut? Cuba kau perhatikan, yang kau bunuh, yang kau seksa, Ammar, keluarga, satu keluarga kau seksa, Yasir mati, Sumayyah isteri dia mati. Mereka memilih mati daripada menyembah berhala. Bilal, hamba, kamu seksa dia. Dia tak menyokong kamu, tak sembah berhala. Khabab, badan berlubang-lubang, dibaring ke atas api. Semua memilih untuk mati dengan agama Muhammad. Kau tak nampak ke benda ni bahaya? Terdiam dewan. Bangun seorang. Aku cadang kita usir Muhammad. Iblis bangun lagi, tuan-tuan. Aku bangkang. Kalau kau usir Muhammad, Muhammad kumpul kekuatan di luar, dia serang balik Mekah. Dekat mana kau nak letak air muka kau, wahai Arab Quraisy? Mana dia ada kekuatan? Cuba kau perhatikan, orang yang buat haji daripada Yasrib datang dah memberi sokongan pada Muhammad. Kau tak takut ke? Tiba-tiba bangun Abu Jahal, Amru bin Hisham. Tuan-tuan panggil dia Abu Jahal. Bila dia angkat tangan, dia bangun. Apa kata Iblis? Ma ra'yuka ya Abul Hakam. Apa pandangan kamu, wahai bapa kebijaksanaan? Tuan-tuan, level dia bapa kebijaksanaan. Tuan-tuan panggil dia jahil sebab dia tolak Islam. Nama dia kalau tak hebat, karakter dia tak hebat, takkan Nabi doa dia masuk Islam. Allahumma ansuri Islam bi umarain ataupun baina umarain. Wahai Allah, Engkau menangkanlah Islam di antara dua Umar ini. Satu Umar Al-Khattab, satu Amru bin Hisham, Abu Jahal. Kenapa masuk hidayah dalam hati Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menentang Nabi, dia yakin dia betul, Nabi salah. Abu Jahal menentang Nabi, dia yakin dia salah, Nabi betul. Tapi kerana kepentingan peribadi, hidayah tak masuk. Yang cari Nabi sampai kat Gua Sur siapa? Abu Jahal. Cuba tuan-tuan pergi Gua Hira, Jabal Nur. Nampak orang naik kecil je. Cuba tuan-tuan pergi ke Gua Sur. Tak nampak orang, halus. Tak nampak. Kita naik Gua Hira tu dah mati syahid dah.
Saya naik. Tengah tu dah penat dah tuan-tuan. Tapi sebab ada jemaah tu orang tua potong saya, tercabar aku. Dah lah potong saya offer, Ustaz nak air Ustaz. Saya pun naik lah tuan-tuan. Turun tu sampai 6 pagi peluh tak berhenti-henti. Cuba bayangkan ada besi kita pegang, ada tangga. Macam mana Siti Khadijah radhiyallahu anha dihantar bekalan ke Gua Hira dalam keadaan tak ada jalan, celah-celah batu yang tajam. Agak-agak macam mana dia punya mujahadah. Kita tak boleh fikir, tak boleh berin. Nabi, keturunan dia, anak-anak, isteri semua pakat berjuang belaka. Nabi kita yang nak bawa Islam ni. Bila bangun Abu Jahal, Iblis kata, apa pendapat engkau wahai bapa kebijaksanaan? Aku cadang kita bunuh Muhammad. Iblis bangun. Iblis kata apa? Aku sokong, aku cadang, cadangan ditutup. Iblis ni dia backup tau. Dia tahu orang-orang ni bukan boleh harap sangat idea dia. Aku nak tengok mana yang bagus. Aku nak bagi semangat sikit. Dan yang tiga idea ini Allah nukilkan dalam suratul Anfal ayat 30. Tu yang tadi saya bacakan, wa'id yamkuru bikalladzi. Dia mari dengan wa'id yamkuru. Yamkuru ni fi'il mudhari', present tense. Mereka mesyuarat dekat Darun Nadwa, keputusan belum keluar, minit mesyuarat belum keluar. Nabi dah tahu dah perancangan nak bunuh dia. Nabi dah tahu dah. Jibril bagi tahu. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kafir Quraisy duduk dekat Darun Nadwa, mereka bermesyuarat. Mereka nak buat apa? Lius bituka, penjarakan kamu. Tadi apa lagi? Yukhrijuka, usir kamu. Lagi? Au yaqtuluka, bunuh kamu. Ketiga-tiga idea dalam mesyuarat Allah rakamkan dalam suratul Anfal ayat 30. Ujung tu Allah kata wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, maka perancangan Allah yang berjaya. Lalu Nabi kata, wahai Abu Bakar, masa berhijrah sudah sampai. Sebab bila sahabat-sahabat berhijrah, sedang Abu Bakar jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, bila kita nak pergi ni? Semua dah pakat bertolak sikit-sikit, menyusup. Apa Nabi kata? Wahai Abu Bakar, wahyu belum turun. Nabi nak susun lagi ni, strategi ni. Hijrah dengan siapa, siapa baring kat katil dia. Bila hijrah tu, tuan-tuan pelik tak? Nabi nak pergi Madinah, yang ni Mekah. Gua Sur kat mana Gua Sur? Gua Sur bukan di antara Mekah dan Madinah tuan-tuan. Gua Sur dekat sebelah sini atas. Maknanya Nabi nak ke Madinah, Nabi nyorok ke atas, bukan dalam perjalanan. Strategi yang cukup hebat tuan-tuan. Siapa nak bawa makanan ke Gua Sur, siapa nak dengar berita-berita daripada Mekah, Nabi dah susun dah. Peranan anak Sayyidina Abu Bakar, anak dia Abdullah, dia punya khadam dia, semua Nabi dah susun. Perancangan yang sangat tuntas. Dan malam tu Nabi kata, tengok Sayyidina Ali main peranan. Wahai Ali, kau tidur dekat katil aku. Ali ni orang muda tuan-tuan. Dalam kitab sirah disebut Ali tidur tu macam tidur mayat. Macam mana mayat? Mayat ni kita mandi dia diam, kita kafan dia diam. Mayat kita mandi macam mana? Diam. Cuma elok-elok lah, sabun tu jangan masuk mata, nanti dia pedih. Itulah tidur mayat. Maksudnya Sayyidina Ali ambil selimut, dia terus tutup. Malam ni nak jadi apa jadi. Sedangkan dia tahu tempat tidur Nabi, tempat rejaman lembing. Bukan seorang, semua kabilah pilih seorang laki-laki yang paling handal, paling cekap, masuk serentak,
tikam tempat Nabi tidur. Sayyidina Ali ambil simut tutup. Nabi suruh tu, Sayyidina Ali tak kata, ya Rasulullah, kerja berat ni, aku istikharah boleh? Tuan-tuan, patutlah layak jadi menantu Nabi. Nabi dah uji zaman Mekah dah, pemuda ni boleh harap. Kita pilih menantu, solat pun tak cukup. Tuan-tuan faham tak? Keturunan kita ni, kita yang tentukan, kita yang bentuk. Orang pinang anak kita, kita yang ada decisionnya, kita decision maker. Ada kita tanya, solat cukup? Solat kat masjid mana? Rumah kat mana? Pergi kuliah tak? Satu Ahad. Siapa punya kerja ni? Wali dia lah, ayah, abang, pakcik pergi siasat. Dah rumah dia Seksyen 19, dekat dengan surau An-Najahiyah. Ada tak kat surau? Kalau tak ada, bukan jenis yang bagus lah. Payah ke? Orang pinang anak kita nak bagi Quran, baca sejuzuk. Kalau dia mati syahid, memang tak boleh baca Quran lagi. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Ali beri nyawa dia pada Rasulullah. Memang layak jadi menantu Nabi. Nabi dah cuba, pemuda ni hebat. Bila Nabi keluar, orang dah kepung rumah dia. Lalu Nabi membacakan ayat 1 sampai ayat 9. Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sampai pada ayat fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi ambil tanah, Nabi lempar, semua tidur tuan-tuan. Tuan-tuan biasa amalkan ayat ni 1 sampai 9. 1 sampai 10 ayat pagar rumah tu. Kalau kita belajar dengan Ustaz Ismail Kamus, pagar rumah ayat surah Yasin 1 sampai 10. Bacakan kat garam kasar, tiup. Ambil garam daripada belah pintu belah kanan, tuan-tuan tabur keliling rumah sampai bertemu dengan pintu belah kiri. Ini yang diajarkan oleh Ustaz Ismail Kamus pada kami. Surah Yasin untuk pagar rumah. Pagar rumah. Itu yang kadang-kadang orang pergi mencuri rumah orang, tak jumpa jalan balik, berenang sampai pagi, tuan-tuan. Dengan izin Allah. Sebab tu kata Tok Guru, kata dia, buat isyarat tangan di dalam istana Nabi Allah Sulaiman, di luar laut. Nabi ambil surah Yasin sampai ayat 9, Nabi ambil tanah, Nabi kepal, Nabi bagi syarat, Nabi taburkan. Semua pemuda-pemuda itu tertidur. Dan Nabi keluar daripada rumah. Esok bila mereka tersedar, mereka masuk dalam bilik Rasulullah, hanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat, ini percubaan pertama malam hijrah. Tajuk dia malam hijrah dalam kitab ni. Ada lagi 12 lagi percubaan. Ada 12 lagi. Yang tu kita sambung masa lain lah, kalau rezeki. Jadi cukuplah sebagai saya ringkaskan daripada kitab ni, insya-Allah. Cuma dekat luar tu tuan-tuan, ada kalender madrasah. Cantik. Bukan kalender gantung, kalender kuda lari tu. Desk calendar. Saya buat kalender madrasah saya. Bukan saya jual, tak jual. Ambil lah, free je. Free. Ambil lah. Nak ambil lebih pun tak apa, bagi kepada kawan-kawan ke, kan. Lepas tu tuan, kalau rasa nak derma, seikhlas mungkin bagi je. Duit-duit ni saya kumpul, saya belikan simen, saya belikan pasir, saya buat madrasah. Saya buat madrasah. Ada kat luar, dekat anak saya. Desk calendar, kalender meja. Ibu-ibu boleh letak kat dapur. Tak kat dapur sambil masak tu, tengok Ustaz Farhan.
Jadi bila tengok tu ingat madrasah. Boleh ambil nanti keluar balik, ambil je. Memang saya nak berilah untuk tahun 2024. Boleh tengok program-program tuan-tuan, ada kalender Masihi, ada kalender Hijrah. Di setiap bulan itu ada kata-kata daripada saya sebagai motivasi kepada kita. Jadi saya rasa cukup setelah itu untuk tajuk percubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kali pertamanya pada malam hijrah Nabi ke Madinah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Syukran, terima kasih.